Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi dalam channel Santai Rider. Okay, untuk video kali ni aku nak cerita sikit pasal motosikal yang ada depan aku ni, Modenas Pulsar NS200. Okay, untuk pengetahuan korang, aku dengan Pulsar ni sebenarnya lagi lama kalau nak dibandingkan dengan aku bersama Dash tu. Dan Dash tu pun wujud disebabkan Pulsar ni jugalah. Sebelum aku pergi dekat tajuk utama video aku ni, bagi aku cerita dulu sejarah aku dengan motor ni lah, macam mana aku boleh jumpa dia, sebab apa aku suka dia, apa kelebihan dia dan apa kekurangan dia. Okay, pertama sekali, motor ni aku suka dia sebab satu, semua orang tahu motor ni murah. Waktu tu kalau aku compare dengan Honda RS 150, sebab masa tu aku minat RS juga, dia punya deposit saja waktu tu dekat 2000 lebih. Memang tak terjangkau lah aku nak cari jumlah tu. Lepas tu kalau aku compare dengan FZ pun aku minat juga sebab naked. Okay, motor ni pun aku suka sebab naked. FZ aku suka pun sebab naked juga. Tapi sama juga, compare dengan harga menang dia lagi. RS tu pun harga cecah 11 juga kalau on the road. FZ pun sama. Yang ni on the road semua tak sampai 10,000. Bawah 10,000 aku boleh dapat lah. Memandangkan kewangan aku pada waktu tu pun mengizinkan untuk motor ni. Even waktu tu kalau aku nak beli LC pun aku kena ada down payment 900. Motor ni kalau aku nak dapat, aku kena adakan 900.5. Jadi aku kena usaha 50 je baru aku dapat motor ni. Jadi lebih berbaloi. Lebihnya dia ni daripada FZ dari segi design sama je, tapi naked dia ni kalau korang tengok overview lah, kita pusing keliling motor dulu, tengok dia punya body macam mana kan. Dari segi dia punya body aku suka. Dia lagi cantik kalau nak dikomparekan dengan FZ kan. Daripada depan, belakang, kiri, kanan, seat dia, pandangan tepi, pandangan depan, pandangan belakang, memang pada aku boleh dikatakan hampir tak ada cacat celah. So memang aku puas hati dari segi design. Dari segi dia punya spek, injection, FZ ada injection, dia pun ada injection. FZ gear 5, dia gear 6. FZ cc 150, dia cc 200. And then apa lagi yang lebih dekat dia, tayar dia dengan rim dia lebar, lebih lebar daripada FZ. Setakat ni aku, seingat aku, memang itu je lah yang aku minat dengan motor ni, lebihnya daripada FZ. So senang cerita, segala kekurangan daripada FZ itu motor ni dah lengkapkan. Even harga pun dia menang juga. Itu antara kelebihan dia yang aku minat lah. Antara kekurangan yang first masa aku belilah, sebenarnya masa aku beli aku tak perasan pun. Selepas beberapa bulan aku guna tu baru aku perasan something. Aku beli dengan kedai ni, korang boleh tengok dekat bahagian fork ni. Dekat bahagian fork ni kalau korang perasan, siapa yang pernah pakai Pulsar diorang tahu sebenarnya belah sini apa yang ada. Dekat sini sebenarnya ada satu aksesori pantulan cahaya punya tu kot. Tapi aku tak ada. Benda ni aku tak ada. Dan aku tahu pun sebab aku dah jumpa rider Pulsar yang lain, diorang kata benda ni memang waktu beli dah ada, bukan beli asing. Itu pun aku tahu sebab aku tanya dengan diorang. Aku tengok motor aku je yang lain. Waktu masa beberapa bulan yang pertama juga, motor ni bila aku bawa sampai kat traffic light, dia selalu enjin mati-mati. Bila aku tanya dalam grup, diorang kata berkemungkinan benda tu bateri lah. Dan akhirnya aku tak sedar hati, aku cuba cek. Memang betul, bateri tu sebenarnya bukan tak elok, bateri masih elok. Cuma kedai yang aku beli ni, dia buat kerja tak berapa cun lah hasil kerja dia tu. Sebab bateri tu dia tak letak elok-elok, dengan dia punya getah untuk sokong kedudukan bateri tu pun sampai penyek-penyek aku tengok kan. Jadi bila bateri tu dipasang macam tu, power bateri tu dia akan jadi antara touch dengan tak touch. That's why kalau aku hentak-hentak punggung aku atas seat, baru aku boleh start balik motor aku. Disebabkan tu. Satu lagi yang aku kurang berkenan dengan motor ni, dari segi dia punya coolant ni. Coolant dia ni kalau pakai yang original mesti karat. Aku tak tahu sebab apa. Dan ramai juga aku dengar feedback daripada rider Pulsar yang lain memang diorang akan hadapi masalah yang sama, selalu karat. Tapi kalau pakai lain daripada dia punya ori, okey.
pun aku tak tahu sebab apa. Ada lagi yang aku rasa kekurangan dia dari segi pandangan belakang motor ni. Kalau korang boleh tengok kan, dia punya belakang tu nampak macam sengit sikit daripada aku punya bahagian atas dengan aku punya splash guard tu. Korang boleh tengok dia ada sengit sikit. Tapi sebenarnya benda tu bukan big issue pada aku. As long as kalau aku bawa motor ni straight, dia pergi straight, okey lah. Jangan sampai tahap aku bawa straight lepas tu dia pergi sengit tu, risau juga aku. Still aku boleh pejam mata jugalah benda ni. Kenalah dengan harga dia kan. Lagipun orang panggil motor ni motor kari, korang faham-faham je lah kan. What do we expect lah. Okay, satu lagi dia punya kekurangan dia. Lagi satu kekurangan dia bahagian tayar. Nah, aku pun selalu dengar rider lain bagi tahu tayar depan dia ni memang tak berapa cengkam. Yang ni aku dah tukar tayar. Tayar standard kilang dia memang tak safety lah. Buktinya even aku bawa slow-slow pun aku pernah jatuh bodoh 2 kali dengan motor ni gara-gara dia punya tayar standard. So lepas je aku tukar tayar tu, isu tu pun boleh katakan tak ada dah jadi kat aku. Dan satu lagi kekurangan dia, korang boleh tengok dekat bahagian meter ni. Dekat bahagian meter ni korang boleh tengok dia punya indikator cuma ada N je. So dia ada gear 6 walaupun dia gear 6. Even kalau kau dah songket sampai gear 6 pun tak ada indikator top gear. So benda ni memang cukup mengecewakan lah. Aku rasa murah macam mana pun sepatutnya tolong usahakan jugalah supaya benda ni nampak mudah kepada pengguna kan. Tapi benda tu bila tak ada tu yang buatkan dah gear 6 pun try songket-songket lagi tak boleh kan. Rupanya dah top gear lah. Itu memang mengecewakan lah pada aku. Lain-lain aku rasa takat ni tak ada kan. Itu part-part yang aku suka, aku dah cerita. Part yang kurang bagus pasal motor ni pun aku dah cerita. Dan tiba masanya aku nak cerita tajuk utama pasal Pulsar ni lah. Sebenarnya Pulsar ni baru lepas keluar daripada hospital tau. Dia baru lepas keluar daripada bengkel sebab ni dia punya piston pecah. Kisah dia macam ni. Sebenarnya motor ni aku pakai walaupun dia 2 tahun lebih dengan aku, tapi aku tak rasa dia tu macam 2 tahun lebih lah. Aku rasa macam dia tu baru nak setahun dengan aku. Sebab aku lagi banyak tengok dia berpenyakit daripada lama bersantai-santai dengan aku. Dan kalau compare dengan Dash tu, aku terasa aku lagi lama dengan Dash walaupun Dash tu baru lagi. Wujud Dash pun sebab dia juga. Kisah dia macam ni. Ada satu hari tu motor ni dia dah start bunyi bising tau bahagian enjin. Satu lagi yang tak bagus dia, enjin ni bising. Aku memang faham motor ni sebenarnya enjin dia lagi kasar. Tapi bila aku compare dengan Pulsar yang lain, yang rider-rider lain yang pakai Pulsar, taklah sekasar enjin aku. Aku tak tahu pasal apa. Dulu aku rasa juga masa mula beli. Tapi mungkin masa tu aku baru berjinak-jinak daripada kapcai pergi ke motor yang jenis macam ni. Mungkin pada aku tak apalah, standard kot bunyi bising macam tu. Tapi rupanya tak. Bila aku jumpa rider lain, rupanya diorang punya kasar juga tapi tak sekasar aku. Lama kelamaan bunyi kasar tu dia makin menjadi-jadi sampai dia bunyi knocking. Memang kau-kau bunyi knocking lah. Bila aku hantar dekat Modena Service Center, cerita ni lah yang mengecewakan aku sebenarnya. Diorang kata benda tu bila diorang check, diorang kata aku punya timing chain dah keras. And then diorang tukar timing chain. Aku ingat lepas tukar timing chain okey. Rupanya diorang kata lepas tukar timing chain still ada bunyi tu lagi, tapi dia tak sebising sebelum ni lah. Tapi still ada bunyi bising tu juga. Bunyi pelik tu aku tak tahu apa dia kan. Modena pun tak tahu, aku lagi lah tak tahu apa dia. Diorang kata berkemungkinan crankshaft. Bila aku tanya stok bila dapat, diorang pun tak tahu bila. Satu jawapan yang agak mengecewakan untuk akulah. Sepatutnya korang center, korang lagi tahu pasal benda ni kan. Jadi tak apalah, masa tu Dash belum wujud lagi. Aku pun cuma ada satu motor ni je nak cari makan. Mau tak mau aku bayar je apa yang diorang dah buat. Aku pakai dulu. Dan motor ni sebelum dia rosak pun aku pakai memang tak lasak. Jadi kesimpulannya enjin ni memang tak lasak lah untuk orang yang memang tak lasak macam aku. Tapi dia dah macam kena lanyak kau-kau punya kan. Pada aku enjin dia tak lasak lah. Aku ambil motor tu separuh siap dari Modenas. Aku pakai macam biasa buat kerja. And then satu hari tu bila aku guna motor ni memang limited dia punya usage tu. Sekadar nak pergi hantar rumah aku pergi balik kerja,
Lepas tu ambil anak aku pergi sekolah, jemput balik sekolah. Itu je dia punya fungsi. Bila aku guna satu hari ni, aku keluar dengan rumah aku, aku nak pergi ke bandar, ada urusan sikit. Masa tu aku dalam kelajuan 110, 102 pun aku tak dapat masa tu. Aku tak bawa sampai 102. Tiba-tiba masa tu enjin tiba-tiba mati kan. Bunyi ram sekali macam tu kan, indikator semua terpadam. Aku sempat tarik clutch, aku berhenti tepi highway. Start tak mau hidup dah. Bila hantar ke bengkel yang repair ni, dia bukanlah Modenas. Ni luar daripada service center punya pomen kan. Aku hantar kat dia. Bila dia dah bedah siasat semua, dia tunjuk kat aku piston aku pecah, aku punya spark plug pun dah memang langgar habis, sengit bengek semua. Yang mana benda ni even masa aku main LC dulu pun tak pernah jadi kat aku kan. LC dulu aku guna buat macam-macam pun tak sampai pecah piston. Aku tak pernah sampai tahap tu. Tapi yang ni aku bawa santai pun dia jadi sampai ke tahap tu. Jadi aku suspek ini adalah penyakit saki-baki yang ditinggalkan masa dengan Bonenas dulu lah. Apa lagi yang aku boleh cakap kan. Benda yang aku suka memang aku sukalah. Tapi mana-mana yang menjadikan aku teruk sampai ke tahap ni, aku tak boleh lah nak sembunyikan. Sebelum aku tamatkan video aku ni, aku nak minta maaf banyak-banyak dengan korang kalau kata apa yang aku cakap ni menyinggung setengah pihak. Sebab ada antara korang, aku yakin korang pun owner benda ni lebih kepada luck lah. Macam aku cakap tadi, awal-awal beli pun aku rasa macam nasib aku tak berapa baik. Ada aksesori tak pasang, bateri pasang tak cun kan, enjin aku lagi kasar daripada orang lain. Itulah dia. Ok, sebelum aku tamatkan video aku ni, aku akan start enjin motor ni. Korang dengar sendiri enjin motor aku sekarang ni macam mana, dan korang nilaikan sendirilah. Aku tak tipu motor ni memang motor aku. Aku tak dipinjam motor siapa-siapa. Dan memang motor ni baru lepas keluar bengkel, tak salah aku 3 minggu ke dekat sebulan lah, lebih kurang macam tu lah. Baru lepas keluar bengkel ada dengan aku. Dan even dah fully overhaul pun bunyi bising tu still ada. Cumanya aku dipahamkan pomen tu bagi tahu memang motor ni dia dah rembat dah, boleh bawa laju tak ada masalah. Cuma bunyi bising tu tak tahu celah mana datang. Itulah dia. Aku pun tak boleh nak kata apa lah. Dan perancangan masa depan aku dengan motor ni sebenarnya sejak dia jadi macam ni, aku agak trauma lah. Aku agak trauma sebab aku bukan hardcore rider. Kalau aku hardcore rider tak apa. Jadi aku sampai tak aku fikir kalau ada orang nak beli motor ni aku akan jual ataupun trade in. Kalau tak ada, aku akan terus pakai motor ni, jaga dia macam biasa selagi aku boleh jaga dan selagi aku boleh guna. Okay, itu je lah video aku untuk kali ni. Minta maaf lagi sekali kalau aku ada menyinggung perasaan mana-mana pihak. Ini review jujur aku setelah 2 tahun lebih aku dengan motor ni kan. Mana part yang memang aku suka tu pun aku tak tipu, mana part kurang dia aku tak tipu, dan apa yang berlaku kat atas aku pun aku tak tipu. Itulah dia. Dan aku yakin ada juga mungkin sebahagian besar daripada apa yang aku alami ni jadi juga pada rider-rider lain yang ada motor ni. Jika ada kesempatan lain, aku akan cuba buat video lagi. Semoga jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.